صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat belaka, baru lepas solat subuh berjemaah dan baca Yasin beramai-ramai, dan mudah-mudahan anda semua dilimpahkan kurnia rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para penonton, hari ini kita dalam bab sirah, yang mana kita nak membincangkan siri pertama dalam Islam, wanita pertama yang syahid gugur semata-mata mempertahankan akidah, mempertahankan agama. Jadi siapakah wanita ini? Pada hari ini kita akan bincangkan topik yang cukup menarik, seorang yang mempertahankan agamanya demi Allah Subhanahu wa taala. Bagi memberi pencerahan tentang topik kita pada hari ini, kita bawakan tuan guru kita, Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdullah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Masya Allah. Para penonton sekalian, jom sama-sama kita doakan Ustaz kembali sembuh, tuan-tuan. Ustaz dengan kata patah tangannya Ustaz. Patah baru sini. Allahu Akbar. Para penonton, jom sama-sama kita angkat tangan, kita doakan mudah-mudahan Ustaz akan terus sembuh. Supaya apa? Sebab kita tagihkan ilmu daripada Al-Fadil Ustaz. Baik Ustaz, sebelum kita nak ceritakan wanita pertama yang syahid semata-mata menegakkan kalimah tauhid, apakah situasi yang berlaku ketika itu umat Islam yang mana menggegarkan dunia ini disebabkan pemergian wanita syahid ni Ustaz? Tafadhal Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Antara mati Allah, Dai Aiman, penerbit, kru yang bertugas, terus kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, serta babang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita bicara mengenai wanita pertama yang syahid. Okey, kita mulakan dengan kita cerita dulu latar belakang, maknanya Mekah dan tanah Arab, semenanjung tanah Arab ketika itu. Okey, kalau saya bicara mengenai semenanjung tanah Arab, untuk kita mudah untuk visualizekan kita punya keadaan tanah Arab ketika itu adalah, saya suka nak bandingkan dengan semenanjung tanah Melayu. Okey, jadi kalau anda kata dibandingkan dengan semenanjung tanah Melayu, Mekah ni mana? Mekah ni adalah Kuala Lumpur. Kuala Lumpur adalah Mekah. Bahagian selatan Yaman. Yaman ni adalah Johor. Mana bawah lah. Okey. Madinah ni mana? Madinah ni Kedah. Oh. Bahagian atas. Kalau Jerusalem ataupun Baitul Maqdis dekat Bangkok sana tu. Jadi kalau kita lihat dalam Quran Allah sebut li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu dia berdagang. Pada musim sejuk dia pergi ke Yaman, mana dia pergi ke Johor lah, nak salam faham dia. Dan pada musim panas dia pergi ke Bangkok, nak salam faham, iaitu pergi ke Syam. Itu kebiasaan bagi orang Quraisy, dia pergi berdagang. Okey. Kenapa musim sejuk dia pergi ke Yaman? Sebab apa? Yaman ni dekat dengan laut. Jadi humidity ni tinggi. Maknanya dia punya bahang tu agak panas. Sebab tu kalau musim sejuk pun dia tak berapa sejuk sangat. Macam ni lah, kalau kita nak faham, kalau dekat Eropah, tanah yang paling best sekali adalah Andalusia. Andalusia ni bahagian selatan Spain. Dulu pernah jadi ada kajian Islam yang bagus. Ketika kalau Eropah tu macam musim sejuk tak tahan sangat, orang banyak pergi ke Andalusia atau Spain, bahagian-bahagian selatan tu. Maknanya sebab dia dekat dengan laut, jadi dia belah bawah tu, jadi dia tak sejuk sangat. Jadi maknanya
pada musim sejuk dia pergi ke Yaman, pada musim panas dia pergi ke Syam. Syam ni maknanya bagi atas, bagi utara, jadi maknanya tak panas sangat. Kalau kita siapa pernah pergi Baitul Maqdis contohnya, ataupun Syria sebelum perang dulu, kalau musim panas pun dia tak panas sangat. Itu kedudukan, maksudnya sudut peta lah, maknanya tanah Arab tu. Okey. Di ketika bahagian-bahagian banyak di dunia ini kita cerita zaman dulu kan, dipimpin oleh raja. Contohnya Yaman dipimpin oleh raja. Okey. Kemudian Habasyah dipimpin oleh raja. Begitu juga dengan kawasan-kawasan lain, dia dipimpin oleh raja ataupun Caesar ataupun Kaisar dan sebagainya. Tapi keadaan Mekah dengan Madinah ni dia beza. Dia tak ada raja. Jadi kedudukan pentadbiran di Mekah ketika itu macam mana? Kan? Dia dipimpin oleh ketua-ketua kaum. Ketua-ketua kaum ni yang akan memimpin anak-anak buah dia. Maksudnya dia ada daripada Bani Mahzum, Bani Quraisy, Bani Adi, Bani Ghifar dan sebagainya. Maksudnya ketua-ketua kaum ni dia jaga anak buah dia. Okay? Kemudian kalau ada berlaku masalah-masalah kat Mekah, ketua kaum ni yang akan berbincang di Saqifah. Saqifah ni nak senang faham macam dewan perbincangan lah ya. Macam parlimen lah contohnya. Maksudnya dia akan bincang, maka dia akan putuskan. Itu cara terdahulu. So maksudnya, jadi sebab itu ketika Rasulullah SAW lahir. Okay, kalau kita tahu Rasulullah lahir itu pada tahun gajah kan. Tapi kalau daripada sudut tahun Masihinya, pada tahun 570 Masihi. Jadi ketika itu, kedudukan di Mekah, apa yang ada di Mekah ketika itu? Pertama, ada penyembah patung-patung, penyembah berhala. Okey. Yang keduanya, ada pemegang maknanya ahli kitab. Ahli kitab ni ada Nasrani dan juga Yahudi. Itu golongan kedua. Golongan ketiga adalah orang yang berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim AS. Sebab orang berada di Mekah ni adalah keturunan Nabi Ismail. Bangsa Arab ni berketurunan Nabi Ismail, jadi maknanya dia berpegang kepada ajaran Nabi Ibrahim AS. Jadi banyak daripada keturunan Nabi SAW daripada Bani Hashim ni ataupun Quraisy ni, ada yang penyembah berhala, ada yang berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim AS. Dipanggil Dinul Hanif, maknanya ajaran yang dipegang oleh Nabi Ibrahim AS. Okey. Jadi maknanya selain itu ada ahli kitab. Okay. Jadi ketika Nabi SAW lahir pada 570 Masihi, Mekah tu penuh dengan patung-patung, penyembah berhala, ahli kitab yang keliru. Maknanya ajaran-ajaran dah ada yang diubah. Sebab ahli kitab ni, kerjaan dia punya kesuka-sukaan ni, yuharifun, maknanya suka ubah ajaran-ajaran Nabi-Nabi terdahulu, suka-suka dia. Itu maknanya ahli kitab. Kemudian orang yang berpegang dengan agama Hanif, dia sebut macam layan blues dia, maksudnya dia layan Halil lah. Itu cerita dia tiga tu. Maka Nabi SAW lahir 570 Masihi. Jadi Nabi lihat bagaimana keadaan kaumnya itu, dari sudut agama dan sebagainya, memang ada masalah di situ. Sampailah umur Nabi hampir 40 tahun, Nabi suka bersendirian di Gua Hira. Iaitu di Jabal Nur di Mekah sana. Maka pendekkan cerita, Nabi dapat wahyu pada tahun 610 Masihi. Okey. Ni barulah masuk mukadimah cerita kita. Okey. 610 Masihi Nabi dilantik menjadi nabi ketika turunnya ayat maknanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram sampai akhir ayat, mana Nabi dilantik jadi nabi. Okey. Apa beza Nabi dan juga Rasul? Okay? Nabi ni dapat wahyu, tak wajib sampaikan. Sedangkan Rasul dapat wahyu, wajib sampaikan. Jadi ketika Nabi mendapat wahyu, Nabi ajak keluarganya. Antara yang awal Sayyidatina Khadijah. Antara yang awal adalah sepupu dan juga keluarga adik angkatnya, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Antara yang lain adalah kawan baiknya Sayyidina Abu Bakar. Maka mereka berkumpul, Nabi pun cerita tentang wahyu, Nabi pun cerita mengenai ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi SAW. Okay? 3 tahun selepas itu turun ayat, ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut. Maknanya kum fa'anzir,
bangun dan ingatkan kaummu. Maka turun ayat itu, bermulalah Nabi dilantik menjadi Rasul. Kan? Jadi ketika Nabi dilantik menjadi Rasul, tanggungjawab Rasul adalah wajib sampaikan. Suka ke, tak suka ke, kena sampaikan. Maka bermulalah pertentangan Nabi SAW dengan orang-orang yang berada di Mekah. Maka orang yang mula-mula mengisytiharkan bahawa dia adalah orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang esa adalah Nabi kita Muhammad SAW sendiri. Okey. Yang kedua yang mengisytiharkan secara terang-terangan adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Okey. Yang ketiga yang menerangkan secara terang-terangan adalah Sayyidina Bilal. Hamba maknanya Sayyidina Bilal terang-terangan. Yang keempat adalah Sayyidina Suhaib. Okey. Yang kelima adalah Sayyidina Khabbab. Okey. Yang keenam Amar, maksudnya anaknya Amar, anaknya Sumayyah, dan yang ketujuh suaminya Sumayyah, Amar, dan anaknya Sumayyah, dan juga yang ketujuh adalah Sumayyah sendiri. Jadi sebab itu Sumayyah ni adalah orang yang ketujuh yang mengisytiharkan secara terang-terangan dia adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila mereka mengisytiharkan mereka adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang jadi? Berlaku pertentangan. Pertentangan macam mana? Yang pertamanya orang-orang penyembah berhala ketika itu. Mana orang Mekah banyak penyembah berhala. Okey, satu. Yang keduanya adalah daripada golongan ahli kitab. Ahli kitab kata, ini ada orang dilantik menjadi nabi baru ni kan. Sebab mereka memang menunggu-nunggu Nabi akhir zaman, dan mereka beranggapan Nabi akhir zaman akan lahir daripada Bani Israel. Menunggu yang agama Hanif ni, maknanya ikut Nabi Ibrahim, dia lain belum sedia jalan, senang faham kan maksudnya. Ya ke Nabi baru, okeylah, maknanya dia ikut dia saja. Sebab itu apa disebut sebagai Sumayyah ni Ummu Ammar maknanya Ammar yang mengisytiharkan yang ke-6, Sumayyah yang ke-7 adalah orang yang awal, as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal yang mengisytiharkan dirinya sebagai orang Islam, dan bermulanya pertentangan antara maknanya Nabi SAW dan orang-orang Quraisy ketika itu, dan bermulalah makanya penyiksaan yang berlaku 5 tahun selepas itu, iaitu 5 tahun dan 5 tahun selepas itu mereka menyeksa orang-orang yang masuk Islam ni, terutamanya daripada golongan hamba ataupun bekas-bekas hamba. Tapi Ustaz, macam mana cara penyeksaan yang mereka lakukan? Dan sudah semestinya Ustaz, bila mana berlakunya pengisytiharan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, pastinya keadaan seperti itu menyebabkan mereka menjadi gentar dan mereka menjadi bahawa ada musuh baru kami ini. Dan apa tindakan mereka dan apa yang mereka seksa itu, kita nak cerita selepas ini Ustaz. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bila mana umat Islam mengumumkan bahawa mereka berpegang kepada agama Islam, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah, pada ketika itu mereka jadi gementar dan mereka jadi bimbang bahawa ada agama lain yang akan mengatasi agama mereka. Di mana perkara itu berlaku Ustaz, dan apa yang mereka buat bila mana perkara itu dilaksanakan? Okey. Jadi ketika Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, maksudnya pada tahun ketiga, maknanya kalau ikut 613 Masihi 613 Masihi, maka mula berlaku pertentangan. Maknanya orang-orang Quraisy mula-mula cuba menghalang. Okey. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ni daripada keturunan Quraisy. Jadi maknanya ketua-ketua Quraisy ni cuba menghalang. Siapa ketua Quraisy? Ketua Quraisy yang besar ketika itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab ni pakcik Nabi. Okey, antara ketua. Tapi dia diimbangi dengan maknanya adik-beradik dia daripada Bani Quraisy kan. Saya sebut tadi kan, maksudnya Quraisy waktu tu Mekah tak ada raja. Dia dipimpin oleh ketua-ketua Bani ketua-ketua kaum lah. Maknanya Abu Talib, iaitu adik-beradik kepada Abu Lahab ni,
sering maknanya kira macam membela Nabi SAW. Selain daripada itu, ada satu orang pakcik Nabi lagi, iaitu Sayyidina Hamzah, juga membela Nabi SAW. Di mana kedudukan Nabi SAW daripada Bani Quraisy ataupun orang Quraisy, maknanya tidak sangat berlaku pertentangan, sebab ada yang maknanya support, ada yang menyokong, ada yang membela, tapi ada yang menghalang. Sebab tu Abu Lahab ke apa semua, dia tak boleh nak buat sembarang pada Nabi SAW. Sebab daripada kaum Bani Bani Hashim ni ataupun orang Quraisy ni, maknanya ada sebahagiannya membela Nabi SAW. Sebab Nabi dia keturunan orang besar juga daripada Bani Quraisy ni. Okey, kita cerita orang-orang yang Islam, yang lain-lain. Okey, kita fokus dipanggil Sabi'us Sab'ah, maknanya yang ketujuh Islam ini, okey, iaitu Sumayyah. Ya. Okey, Sumayyah ni siapa? Okey, Sumayyah ni dia adalah hamba kepada Abu Huzaifah Al-Mahzumi. Maknanya ada satu kaum selain daripada Quraisy, satu kaum Mahzumi dipanggil. Okey, siapa lagi pemimpin daripada kaum Bani Mahzum ni adalah Omar Hisham Al-Mahzumi. Omar Hisham Al-Mahzumi ni gelarannya adalah Abu Hakam, ataupun kemudian dikenali sebagai Abu Jahal. Sebenarnya Abu Jahal pemimpin Al-Mahzum, ketika ada orang Mahzum masuk Islam, maknanya sebab dia bukan pemimpin, maka dia pun tak boleh ni. Ini budak aku ni. Ini budak aku ni. Ini aku punya kaum ni kan. Maka daripada Bani Mahzum masuk Islam, maka diseksa, maknanya disusahkan dan sebagainya. Beza dengan contoh macam Bani Quraisy, Nabi kita Muhammad SAW sendiri, Sayyidina Abu Bakar sendiri, maknanya dia adalah ketua-ketua kaum, anak-anak ketua kaum yang agak dihormati. Tapi Bani Mahzum, maknanya ketua-ketua kaum tidak Islam. Okey, sebab itulah maknanya Umayyah ni adalah asalnya daripada maknanya hamba kepada Abu Huzaifah Al-Mahzumi, dan juga sebab itulah Omar Hisham Al-Mahzumi ataupun Abu Jahal, maknanya sangat dominanlah ke atas maknanya Sumayyah dan ahli keluarga dia. Okey, ingat tak ketika permulaan Islam, Nabi SAW pernah mendoakan, berdoa, ya Allah, kuatkan Islam di antara dua Omar. Sebab ada dua Omar ni memang sangat berpengaruh dan sangat keras orang dia. Satu Omar Hisham Al-Mahzum, iaitu Abu Jahal. Satu lagi ada Omar Al-Khattab, iaitu Sayyidina Omar. Dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya yang dapat hidayah ada Omar Al-Khattab. Omar Al-Khattab ni memang orangnya keras, maksudnya personality dia memang personality yang garang lah kira kan. Macam sama dengan Omar Hisham Al-Mahzum ataupun Abu Jahal ini. Jadi itulah bermulanya pertentangan Sumayyah, ahli keluarga dia. Kenapa Abu Jahal ni boleh heret dia ke apa semua? Sebab dia maknanya asal daripada hamba daripada keluarga Al-Mahzum. Jadi ketika bebas, walaupun dah dibebaskan, tapi dia dikira macam ahli keluarga Al-Mahzum jugalah. Sebab tu dia akhirnya maknanya didera, disusahkan, dan akhirnya dibunuh. Maksudnya oleh kaum Mahzum sendiri. Yang ketika itu antara pemimpinnya Abu Jahal. Maknanya Abu Jahal ataupun Omar Hisham Al-Mahzum ini. Itu antara yang mula-mula sekali lah bagaimana pertentangan itu berlaku. Okey Ustaz, sahabat kita Sarah Rasid Cik nak tanya, siapakah Sumayyah binti Khayyat dan Susu Galuh keturunan keluarganya hingga dirinya menjadi hamba pada kabilah Abu Huzaifah Al-Mughirah sedari kecil, Ustaz. Okey. Dia anak yatim yang diserahkan. Okey. Hamba ni dia ada dua tau. Okey, maksudnya ada dua bentuk. Satu dipanggil hamba abdi lah ya. Hamba abdi ni memang dijual, maksudnya, dan memang kau perlu mengabdikan diri apa saja kepada tuan dia lah. Satu lagi maksudnya hamba yang dibayar. Contoh macam katakanlah seorang tu dibela, okey, dengan lafaz kailah saya khidmatlah pada awak. Maknanya nanti awak kalau dah besar ke, awak bayar saya satu amount, maka saya bebaskan awak. Maknanya hamba yang dijanjikan untuk dibebaskan. Sebab itu kalau kita lihat asnaf zakat salah satunya adalah ar-riqab. Itu orang yang terhamba yang boleh dibeli, maknanya dibayar untuk dibebaskan.
Maknanya ar-riqab tu kan, maknanya orang yang hamba yang boleh dibayar. So jadi maknanya Sumayyah ni adalah bukan hamba abdi tu, tapi maknanya dia anak yatim, dibeli oleh Abu Zaifah daripada kecil. Maka status dia adalah hamba, tapi bukan macam hamba lah, maksudnya khidmat lah kepada keluarga Abu Zaifah Al-Mughirah ni, Al-Mahzumi ni. Lepas tu dibesarkan dibesarkan sampailah satu ketika ada satu orang daripada Yaman. Okey. Okey, jadi maknanya satu orang daripada Yaman, iaitu Yasir bin Ammar. Okey. Anak dia Ammar bin Yasir, orang Arab macam tu lah nama dia kan, maksudnya pusing-pusing itu. Yasir ni adalah daripada golongan Al-Qahtani. Qahtani ni daripada orang Yaman, orang Johor lah, senang faham ya. Orang Johor datang Kuala Lumpur, kemudian bekerja dengan Abu Zaifah. Jadi bekerja dengan Abu Zaifah, tengok ke Sumayyah, berkenan dengan Sumayyah. Maka kemudian dia pun cakap, boleh tak jumpa Abu Zaifah, boleh tak aku nak maknanya meminang dan jadikan isteri Sumayyah ni. Maka Abu Zaifah kata, okeylah, nak salah faham dia, bahasa dia, okeylah, maknanya jaga dia baik-baik sebab aku ni jaga dia berkecil. Maka dikahwinkan dengan Yasir ni, kemudian dibebaskan Sumayyah ni. Jadi oleh kerana dia dijaga daripada kecil oleh kaum Al-Mahzum ni, sebab tu maknanya mereka rasa macam saudara mara Al-Mahzum lah. Itu ketika mereka mengisytiharkan dia sebagai Islam, maka keluarga Al-Mahzum marah dekat dia. Bermula nanti kita akan cerita penyiasaan yang diterima oleh Sumayyah ni. Maknanya Ustaz, ni sahabat kita tanya Ruby Abu Bakar, bila Sumayyah berkahwin, sebelum ataupun selepas memeluk Islam tadi Ustaz? Dia berkahwin sebelum lagi. Oh, sebelum lagi. Sebab waktu dia berkahwin tu, waktu di Islam tu dia dah ada anak. Iaitu Ammar, Sayyidina Ammar bin Yasir. Jadi maknanya maknanya yang mengisytiharkan 7 orang yang mula-mula mengisytiharkan Islam secara terang-terangan, anak dia, iaitu Ammar tadi tu, Ammar dan juga isteri Sumayyah. Jadi sebab itulah bila kena seksa, 3 ahli keluarga ni sekali. Maknanya suami dia Yasir, isteri dia Sumayyah dan anak dia Ammar. Itu 3 ni kena seksa sekali lah. Okey, baik Ustaz. Kita nak tahu tentang kehidupan Sumayyah ni, yang seperti mana yang kita tahu, mereka ni adalah di kalangan orang yang susah juga, tetapi berpegang teguh untuk memeluk Islam dan mempertahankan Islam, sanggup dibunuh dan sebagainya. Bagaimana cerita permulaannya Ustaz? Okey. Jadi ketika Rasulullah SAW maknanya mula-mula mengisytiharkan maknanya ajaran Islam itu secara terang-terangan, maka bermulalah maknanya pertentangan tu. Jadi pada permulaan dia, yang mula-mula bersama-sama Nabi SAW adalah golongan-golongan hamba, bekas hamba, orang-orang besar lah, orang besar. Yang orang besar daripada keluarga ni, Nabi SAW sendiri dari Bani Hashim, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab tu orang tak berani nak sentuh lah. Kedua-dua ni, yang lain banyak hamba. Okay, kita pun tahu Sayyidina Bilal antara orang yang awal mengisytiharkan, maka diseksa. Begitu juga dengan keluarga Ammar. Jadi mula-mulanya di pulau. Di pulau tu maknanya orang Islam, orang kafir tak nak jual barang-barang apa pada orang Islam. Susah, kelaparan mereka. Kemudian diambil maknanya keluarga Ammar ni oleh Abu Jahal. Abu Jahal, Umar Hisham Al-Mahzum ni ambil 3 supaya apa? Supaya dia tu balik kepada agama asal dia, iaitu penyembah berhala lah, ataupun penyembah patung-patung tu. Itu yang ditangkap daripada rumah. Kemudian sampai satu ketika Abu Lahab tak ada kena mengenai dia orang ni. Sebab apa? Dia Bani Hashim, ini Bani Mahzum. Tapi diorang ni memang yang menentang Islam kawan-kawan dah. Itu yang ketika Abu Lahab tanya kepada Abu Jahal, Umar Hisham Al-Mahzum ni, ke mana kau nak bawa dia ni? Tengah-tengah terik panas ni kan? Al-yawma syadidul hararah ya Abu Jahal. Tengah-tengah terik panas ni. Maka memang Abu Jahal kata apa? Lahadha ikhtartuhu. Maknanya itulah sebab aku memilih ni. Mana hari yang tengah-tengah panas, dekat tengah-tengah pasir panas, diikat, dipancang, dibiarkan. Bilal
diletakkan apa nama batu dekat atas dada dia. Kan? Sumayyah dipukul. Apa nama Ammar dipukul, Yasir dipukul, kan? Tapi tetap mereka mengucapkan huwallahu ahad, huwallahu wahidul ahad, huwallahu wahidul ahad. Dialah Allah yang satu lagi esa, allazi la syarikalah, yang tidak akan ada sekutu pun bagi dia. Kan? Sampai kata Abu Jahal pelik. Abu Jahal kata apa? Halisu hadal azab. Halisu hadal azab. Kau boleh tak, aku pelik lah kau boleh tak tamatkan ataupun habiskan, settlekan benda, kau takkan kena azab punya kan. Maknanya wasabbu ilahi Muhammad, kau hina je Tuhan Muhammad ni. Halisu hadal azab. Kau nak apa ni kan? Muhammad pun tak ada kat sini. Kenapa Nabi Muhammad maknanya tak boleh nak backup sebab dia daripada kaum mahzum. Macam apa nama Bilal boleh dibeli sebab dia hamba. Okey. Jadi dia kalau mahzum tak boleh nak macam begitu bela sebab itu kaum Bani lain waktu tu. Nanti kita akan cerita macam mana. Jadi hanya mereka mampu adalah huwallahu ahad, huwallahu ahad, huwallahu ahad. Kemudian apa nama Abu Jahal kata apa? Atattakhizuni ayyuhal faqir. Maknanya kau hina aku ke? Aku pukul-pukul kau masih lagi macam Allah esa. Apa kata keluarga Ammar termasuk Sumayyah, innama ad'uka li khair dunya wal akhirah. Aku ni mendoakan kau lah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Itu orang-orang beriman kan. Dalam pada kena seksa tu, dalam pada kena seksa. Dia kata apa nama kau ni menghina aku. Makin aku seksa, makin aku pukul, makin kau maknanya mendoakan. Wallahu ahad kan. Kau hina aku, tak. Aku sebenarnya sedang mendoakan. Ad'uka bi khair ad'uka li khairi dunya wal akhirah. Aku doakan kebaikan kau dunia dan juga akhirat. Aku doakan kebaikan dunia dan juga akhirat untukmu. Maksudnya tengok macam mana orang beriman ni selain daripada hatinya tenang kan, dengan keimanan ni, walaupun kita lihat dia diseksa dan sebagainya, tenang dan cuba menyampaikan ketenangan itu kepada orang lain. Doakan untuk orang lain. Ini ciri-ciri orang-orang yang beriman kan. Jiwa yang tenang dan juga ketenangan tu cuba dialirkan kepada orang lain, doakan untuk orang lain. Tapi kita peliklah Ustaz, dalam keadaan diseksa, diperlakukan seperti itu, masih ada ketenangan. Selepas ini kita nak bicara kalau Ustaz. Kita nak dapatkan rahsia tu, para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana, dan kau pun tega memilih syurga walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tombak yang tajam menikam jasadmu yang tiada bermaya, namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Topik sirah kita pada hari ini, wanita pertama yang syahid. Yang mana kalau kita lihatkan situasi sangat mendebarkan. Bila mana Al-Fadhil Ustaz menceritakan kepada kita dalam diseksa, dalam ditekan, dihina, diperlakukan seperti itu, masih lagi tenang. Kita nak sambung cerita itu Ustaz. Okey. Jadi kalau kita lihat kan sejarah apa yang diajar oleh Nabi SAW kan, bagaimana Nabi dibaling di Taif kan, maksudnya juga akhirnya Nabi SAW mendoakan orang-orang yang membaling atau orang-orang yang maknanya menyakiti Nabi SAW ini kan. Jadi bila orang menyakiti kita, okey, ini kita sambil kita belajar maknanya apa yang boleh kita ambil manfaat daripada kisah-kisah macam ni kan. Kita ada pilihan. Okey, sama ada kita membalas dengan benda yang sama, okey, ataupun kita membalas dengan cara yang baik. Sebab tu okey, kalau ibu-ibu kakak nak salinkan, boleh salinkan perkataan ini kan. Okey. Benda jahat
kita balas dengan jahat, itu dipanggil dendam. Jahat, balas jahat itu dipanggil dendam. Okey. Benda baik dibalas jahat. Kita buat baik, mak ayah kita buat baik, dibalas jahat, itu dipanggil zalim. Maknanya benda baik, mak ayah kita buat baik kat kita, kita balas benda jahat, tak hormat dia, itu zalim dipanggil. Okey. Kemudian benda jahat, benda baik dibalas baik. Benda baik dibalas baik, itu fitrah dipanggil. Fitrah. Fitrah maknanya itu kemanusiaan lah. Baik balas baik. Benda jahat dibalas baik, itu sunnah. Jadi 4 benda tadi kan. Jahat dibalas dengan baik. Orang buat jahat kat kita, sunnah. Itu sunnah. Itu sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab tu kalau kita tengok para sahabat, maknanya Nabi SAW sendiri menunjukkan benda yang orang buat jahat, orang buat jahat kat kita balas baik, maknanya itu sunnah. Tapi benda tu bukan mudah tau. Orang bagi kita bagi hadiah kat dia. Bukan mudah. Tapi itu sebahagian bersunnah. Sunnah maknanya benda tunjukkan Nabi SAW dan cuba kita ikut. Itu yang ketika Sumayyah maknanya diseksa, maknanya disebat dekat tengah-tengah padang pasir, ada bi khair dunya wal akhirat. Aku doakan kau dengan kebaikan dunia dan juga akhirat. Bagaimana Sumayyah menunjukkan contoh apa yang dicontohkan Nabi SAW. Okey. Kemudian hari berikut, hari sebat, rotan, jemur tengah panas. Bukan mudah tau. Ibu-ibu, kakak ayah saya sekalian, kita tak boleh nak bayangkan cuaca di Malaysia, contoh cuaca kita di Malaysia walaupun panas, angin kita sejuk. Okey, siapa-siapa kita biasa pergi Mekah Betul, Ustaz. Dekat Mekah kan, dia punya panas tu bukan saja daripada matahari, tapi matahari tu memanaskan pula batu dan pasir. Panas tu naik pula daripada bawah. Dan angin dia bukan angin sejuk, angin dia juga angin panas, macam duduk dalam oven. Kedai pun tutup, Ustaz. kedai tengah-tengah hari tutup, Ustaz. Betul. Jadi maknanya kita kalau kita cuba bayangkan, katakanlah 40 darjah Celsius kat kita dengan 40 darjah Celsius kat sana, dia tak sama tau. Sebab dia macam duduk dalam oven. Jadi maknanya apa yang berlaku pada Sayyidina Bilal, apa yang berlaku pada Sumayyah, kepada Ammar, kepada Yasir adalah satu benda yang sangat menyakiti mereka. Maknanya sangat azab lah. Sebab itu Abu Jahal tak faham. Khalisu hazal azab. Kau nak apa lagi? Kau tamatkan azab ini. Sabbu ilahu Muhammad. Kau hina je Tuhan Muhammad, aku akan lepaskan. Kau hina je Tuhan Muhammad, aku akan lepaskan. Maksudnya kau nak apa ni? Apa kenapa kau bertahan ni? Dia tak faham. Okey, Ustaz. Bilal dengan ahad, dia huwallahu ahad, huwallahu wahidul ahad, huwallahu wahidul ahad. Okey. Kemudian ibu-ibu kakak sekalian, apa yang seterusnya dibuat untuk menambah lagi seksaan kepada keluarga Ammar bin Yasir ini? Maka dipanggil hamba-hamba mereka, Wahsy antaranya. Ya Wahsy, irbit dhira'aihil mar'ah kullu dhira'ail bil jamal. Ikatkan kedua tangan Sumayyah ni dengan unta, 2 unta. Kemudian ajlid jamalain masira kullu minhuma bitijahil akhar. Maknanya pukul unta ni biar kedua-dua ini pergi ke arah, maknanya arah yang berbeza. Okey, irbit maknanya irbit zira'i, maknanya ikatkan kedua tangan ni, kedua lengan ni kepada 2 ekor unta. Kemudian ijlid jamalain, maknanya kau pukul unta ni biar mereka berlari ke arah bertentangan. Sampai Wahsy tak boleh nak fikir kezaliman itu. Wahsy sebagai hamba pun, Wahsy ni akhir Islam Wahsy ni akhir Islam, dia sebagai hamba pun dia tak boleh fikir apa kemanusiaan yang ada kat hati mereka ni. Sampai dia kata, saya tatamazak hadhihi mar'ah, kau akan mengoyakkan badan perempuan ini. Dia perempuan kot. Hamba cakap. Dia kata, hadza ma urid, ini aku nak. Itu Abu Jahal dan orang Bani Mahzum, ini aku nak. Seorang hamba pun maknanya tak boleh fikir apa punya hati ni. Ini apa punya hati ni, kan? Tapi ini aku nak. Itu yang Masya Allah, maknanya ketika dipukul unta ni, itu antara seksa yang kena
kita cerita sampai akhirnya dia meninggal. Apa seksaan-seksaan yang kena pada Sumayyah? Yang dia tetap mengucapkan Wallahul Wahidul Ahad, dialah Allah yang satu lagi esa, la syarikalah, aku tidak akan menyekutukannya. Wallahu Wahidul Ahad, dialah Tuhan Allah yang satu lagi esa, aku tidak akan menyekutukannya. Jadi maknanya dan ketika tengok macam Sumayyah ni sebagai kemanusiaan, walaupun hati tu kuat, tapi sebagai kemanusiaan kena seksa macam tu sakit. Sakit cuba boleh kita bayangkan kan. Maknanya nak lari ke mana? Tak boleh lari ke mana. Maknanya sakit. Maka ketika itu disuruh apa? Disuruh ucap. Apa yang diajar Muhammad, muzabbiban abaina, engkau abaikan. Maknanya disuruh psycho ucap ulang-ulangkan. Kau dah ucap wallahu ahad, kau ucapkan abaina, kami mengabaikan, wadinahum qalaina, agama mereka, agama yang diajarkan oleh Muhammad ni kami akan tinggalkan. Ucap begitu kan. Wa amruhu asaina, perintah-perintahnya kami akan tak ikut. Ucapkan abaina. Maknanya kami akan tinggalkan. Kami akan tinggalkan. Wadinahum qalaina, dan agama mereka ni kami akan tinggalkan juga. Wa amruhu asaina, dan apa yang disuruh tu kami takkan ikut. Ucapkan Sumayyah, ucapkan. Maka apa Sumayyah ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kan dia kata wadinahum qalaina, maknanya agama mereka ni, agama yang Muhammad bawa ni engkau tinggalkan. Qalaina ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, perkataan yang sama diucapkan, iaitu demi waktu duha. Dia orang diseksa di duha sampai pada waktu petang. Walaili iza saja, dan juga demi waktu malam bila sunyi sepi, bahawa Tuhanmu wahai Muhammad tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membencimu sebagaimana yang dituduh oleh orang-orang kafir musyrik. Kan orang kafir musyrik mana suruh wadinahum qalaina, tinggalkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang awal ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada kamu kebaikan dan nanti kamu akan redha dengannya. Diulang-ulangkan surah Ad-Duha ini untuk kekuatan hati Sumayyah dan ahli keluarganya. Makin tercabar Ustaz mereka makin ni. tercabar. Diorang habis akal. Maknanya khalis hadal adab. Maknanya kau boleh tak jangan sampai maknanya habiskan aku pun nak seksaan ini. Sebutkan bahawa abaina, kami abaikan. Wadinahum qalaina, agama ni akan kami tinggalkan. Wa amru asaina, perintah-perintahnya kami akan tak nak ikut. Cakap macam tu. Tapi mereka tak nak cakap. Dan Allah tak akan abaikan tadi Allah dalam tak ayat abaikan. tadi. Dibaca surah Ad-Duha itu. Jadi ibu kakak saya sekalian, balik nanti kejap lagi, buka surah Ad-Duha, cuba hayati ayat 1 sampai 5, bagaimana itulah yang diucapkan oleh orang-orang yang diseksa pada permulaan maknanya kebangkitan Islam tu. Okey, sementara ibu-ibu kita, para penonton kita nak mentadabur ayat 1 hingga 5 surah Ad-Duha yang kita sering baca ni Ustaz. Kata murid-murid ataupun anak-anak yang berada di sekolah pun mereka awal lagi dah hafal surah Ad-Duha ni Ustaz. Jadi sebenarnya besar maksud di sebaliknya, dan kita nak tahu kenapa Nabi Muhammad SAW tak bertindak pada ketika itu. Nak tahu? Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dalam topik sirah perbincangan tentang wanita pertama syahid. Diseksa berhari-hari sehingga kan mereka mati kutu. Tak tahu nak buat macam mana, seksa dah seksa, tetapi tetap mengesakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan disebutkan Allah pasti tidak akan mensia-siakan kita sebagai umat Islam. Sahabat kita Ustaz, ada satu soalan menarik, iaitu mengapa ketika penyiksaan terhadap Sumayyah dan keluarganya
Nabi SAW hanya mampu berdoa, bersabarlah keluarga Yasir. Sungguhnya kamu semua dijanjikan syurga. Adakah kerana tampuk kekuasaan dan pemerintahan dikuasai sepenuhnya oleh kabilah Quraisy ketika itu menyebabkan Nabi SAW tidak boleh campur tangan? Okey. Soalan yang baik kan. Jadi ketika sebenarnya persoalan ni pernah ditanya oleh Abu Jahal sendiri kepada Sumayyah kan. Ketika dia kata khalis hadal azab, maknanya kau boleh tamatkan penyiksaan ini dan penyiksaan sampai dia meninggal tu dalam 15 hari. Dalam 15 hari. 15 hari ya. Jadi maksudnya daripada hari ke hari itu penyiksaan makin teruk dia pukul dah. Tak bagi makan, tak bagi minum, maknanya pun dah. Ditarik unta, maknanya satu ke arah sini, satu ke arah sini pun dah. Tapi tetap wallahul wahidul ahad, wallahu wahidul ahad la syarikalah. Dialah Allah yang satu lagi esa, tidak akan ada sekutu baginya. Maka Abu Jahal tanya lagi. Abu Jahal pelik tau. Dia tanya lagi. Ya Sumayyah, limadha la yahmika Muhammadul ladzi tamutuna li ajlik? Limadha la yuharibu min ajlik? Dia kata, kenapa Muhammad tu maknanya datang ke engkau lawan kami, kan? Yang kau tu rela mati sebab dia. Mana dia? Allazi tamutun li ajlik. Kenapa Muhammad tak datang lawan kami? Maksudnya yang kau tu nak matikan sebab dia tu. Limadha la yuharibu min ajlik? Kenapa dia tak mengisytiharkan perang sebab engkau? Dia psikonya tu. Dia psikonya Sumayyah. Kenapa Muhammad tak datang? Ini soalan ni sebenarnya pernah ditanya. Kenapa Nabi tu tak datang? Kenapa tidak lawan kami ni kan? Kenapa tidak mengisytiharkan perang untuk itu? Kalau berani datang. Apa kata Sumayyah? Amrullahu bil qital lam ya'til ba'd. Perintah Allah untuk berperang belum turun lagi. Kalau turun siap kau. Maksudnya itulah. Maknanya semua benda tu dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kan? Amrullahu bil qital lam ya'til ba'd. Mana perintah Allah untuk berjihad, untuk berperang itu belum turun lagi. Sumayyah betul-betul faham, Ustaz. Sumayyah betul-betul faham. Kan? Itu yang ketika itu maka apa kata Abu Jahal? Muhammad tu hanya bercakap sabran ya ala Yasir. Maknanya sabarlah, sabarlah. Maknanya suruh bersabar. Kan? Maknanya dia pun tak perang. Tapi Sumayyah menjawab, saya kata apa? Perintah berperang belum turun lagi. Kan? Maka ketika dengar apa nama Abu Jahal kata, Nabi SAW sebut, bersabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya kamu akan dijanjikan syurga. Ahaqqan qala laha, betul ke Nabi sebut macam tu? Kata Sumayyah. Maknanya ya, dia cakap kau suruh sabar dan dia menjanjikan kau syurga. Maka menangis Sumayyah bukan sebab kesakitan itu, tapi perkataan Nabi SAW yang menjanjikan dengan syurga. Maka dia kata apa? Ya Habibi ya Rasulullah. Lepas tu kita dapat banyak perkataan sekarang. Ya Habibi ya Rasulullah. Banyaknya sebenarnya perkataan itu daripada Sumayyah. Wahai kekasih aku, wahai Rasulullah. Kan? Maksudnya wahai kekasihku, wahai Rasulullah. Kau menyebutkan aku akan dijadikan syurga, menangis Sumayyah. Dah berhari-hari diseksa, baru rasa. Menangis tu bukan sebab sakit seksa tu, tapi sebab Nabi menyebutkan sabarlah, engkau akan dijanjikan dengan syurga. Jaminan syurga tu, menangis dia. Masya-Allah kan. Sebab maknanya memang hati tu memang menyayangi agama, menyayangi Rasulullah SAW, dan Nabi menyebut benda begitu, maka menangis Sumayyah. Itu yang maksudnya sampai akhirnya Abu Jahal kata, atafrahina bihadzal alim, kau gembira ke dengan kesakitan ini? Abu Jahal tak boleh faham. Masya-Allah. Abu Jahal tak boleh faham. Engkau gembira dengan kesakitan ini? Masya-Allah. Abu Jahal tak boleh faham. Dan mulut Sumayyah tetap wallahu wahidul ahad la syarikalah, dan sentiasa mendoakan. Lagi rancak. Lagi mendoakan. Allahumma a'izz dinak wansur nabiyyak. Ya Allah, muliakan agamamu dan bantulah nabimu. Allah mansur dinak wa Allah ma'izz dinak wansur nabiyyak. Maksudnya ya Allah, muliakan agamamu dan juga
tolonglah nabimu ya Allah. Maksudnya doakan. Masya Allah, mulut itu satu berdoa, berzikir, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan maksudnya sentiasa hati itu sentiasa kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai menghilangkan kesakitan yang zahir ni. Orang sakit yang zahir sampai tak faham, sampai Abu Jahal tu tak faham apa benda dia orang ni. Maksudnya tak faham. Tapi maksudnya itulah hati atau keadaan di peringkat awal maksudnya para sahabat ketika itu. Maksudnya keseronokan ataupun berita gembira itu dapat memadamkan kepedihan ataupun kesakitan yang sedang dialami oleh mereka, Ustaz. Baik. Ustaz sebut tadi 15 hari diseksa tapi hatinya masih tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini satu pegangan yang cukup istimewa yang perlu kita lihat dalam kita berpegang kepada Islam itu sendiri, Ustaz. Baik. Kita nak teruskan kepada soalan sahabat kita di Facebook, Ustaz. Boleh kita raikan? Boleh. Kita bersama dengan Muhammad Hafizi Hafiz. Soalan saya, apakah cabaran yang digalas oleh wanita pertama yang syahid di medan perang ini? Apakah tugas beliau? Mohon pencerahan pada Ustaz. Okey. Contoh kita nak lihat para nabi ni dia ada dipanggil sahabiah. Sahabiah ni mana sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan daripada golongan wanita. Okey. Contoh Nabi Isa AS. Nabi Isa AS dia ada Maryam Majdaliyah. Maryam Majdaliyah ni Maryam daripada kampung Majdal yang sama-sama dengan Nabi Isa, berdakwah dengan Nabi Isa, pun turut sama bersusah payah dengan Nabi Isa. Geng muslimat ni. Muslimat ni lah. Geng muslimat ni lah. Maryam Majdaliyah dikenali oleh orang barat sebagai Mary Magdalene. Mary Magdalene dikenali oleh orang barat. Jadi ketika Nabi SAW dibangkitkan, sama juga. Ada golongan-golongan muslimat ni. Muslimat ni. Ada sahabiat-sahabiat. Jadi maknanya mereka ni bersama-sama dengan Nabi SAW. Dan kenapa orang seksa Sumayyah? Kenapa tak seksa yang orang lelaki? Sebab orang perempuan ni dia lebih maksudnya orang akan mengalah orang perempuan lah, nak ceritanya kan. Lepas tu kalau kita tengok kalau dia kata kalau tak aku maknanya nyanyi kau punya isteri ataupun mak kau kan, orang bahasanya akan mengalah lah. Dia umpan kot saya. Dia boleh umpan. Sebab itu Sumayyah begitu kuat, sebab dia faham benda tu. Dia kata kalau dia mengalah, maka keluarga Yasir dan juga orang Islam juga akan mengalah. Sebab tu bila dia kuat, dia tengok semua orang lain juga kuat, termasuk anak dia, termasuk suami dia, termasuk orang-orang yang lain. Kan tak mengalah. Maknanya dia pula tak apa. Maksudnya Allah mansur, Allah ma'izza dinak wansur nabiyak. Dia lagi berdoa, ya Allah muliakan agamamu dan juga maksudnya tolonglah nabimu. Jadi peranan orang perempuan sebenarnya secara tak perasan kadang-kadang kita tengok macam separuh muslimat kan. Tapi sebenarnya dia satu peranan yang sangat penting dalam sayap kiri perjuangan kita panggil. Sayap kiri perjuangan ni memberi semangat kan, walaupun tak nampak benda tu kadang-kadang, memberi semangat, memberi satu motivasi, memberi satu kekuatan bagi orang lelaki dalam mempertahankan atau berjuang lebih jauh lagi sebenarnya. Mana pergi Yasir dengan Saidina Ammar ni, Ustaz? Takkan dia tak bantu pada ketika Sumayyah diseksa? Okey, itu yang Yasir dengan Ammar ni anak dia turut sama diseksa di situ. Yang akhirnya kemudian ketika Sumayyah tu maknanya meninggal ataupun dibunuh, ketika tu dia macam give up jugalah. Dia kata okeylah, aku tak Islam lah. Tak Islam. Maknanya kemudian lepas dia dilepaskan, dia jumpa Nabi dengan rasa yang macam rasa bersalah. Si Ammar. Saidina Ammar begitu kan, si Nasir rasa bersalah macam Muhammad, aku memang teruklah orangnya kan. Aku maksudnya kata aku dah keluar dari Islam. Maka turun ayat Allah bela apa yang dibuat oleh Ammar. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maknanya orang-orang yang kufur maknanya selepas imannya, kecuali yang dipaksa. Yang dipaksa. Sedangkan hati itu tetap berpegang dengan keimanan. Hanya di mulut. Hanya di mulut saja. Hanya di mulut saja. Maka orang ini adalah orang yang tetap beriman.
Maknanya ketika tak tahan sangat, maka dia mengucapkan benda yang sebaliknya, tapi dia dipaksa untuk begitu. Ya tak? Sumayyah pun dipaksa. Abaina, engkau tinggalkan. Maknanya wadinahum qalaina. Agama mereka ni kau tinggalkan, wa amru asaina. Perintah itu kau jangan ikut. Sebutkan. Itu yang Ammar bin Yasir bila sebutkan benda itu, tapi dia rasa macam, maksudnya Allah tekilan. Tapi jumpa Nabi, Allah bela. Nabi kata pun tak apa. Asalkan hati itu mutmainnun bil iman. Kalau kau dipaksa. Bukan kau suka-suka. Kau memang kepaksa, kau tak tahan sangat. Maknanya tak apa. Maknanya hati itu tetap dikira beriman, bukan murtad. Kalau dipaksa itulah. Baik Ustaz, itu keadaannya ketika mana kita ni berhadapan dengan satu situasi yang mana di hujung nyawa kita nak dibunuh, namun di situ melihatkan bahawa kita hanya di mulut tapi bukan di hati, tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik Ustaz, kita nak tahu juga selepas wanita syahid ini Ustaz, bagaimana keluarga mereka Ustaz? Pada ketika itu. Okey. Jadi selepas kemudian kita tengok last kali Abu Jahal. Abu Jahal tak boleh brain tak boleh brain. Dia tak boleh brain. Apa ke benda lah kau orang ni? Aduh. Maksudnya kita selesa. Kuatnya dia orang ni kan. Lalu maknanya dia pun tak lakat juga. Dia pun terpaksa pergi kepada pasir. Pukul. Banyak kerja lagi. Balik, dia pun tak lakat. Abu Lahab lagi. Abu Lahab tak fit kan. Abu Lahab dengan Abu Jahal lebih fit. Abu Lahab ni memang badan gemuk macam tu. Sebab itu dia tak ikut perang. Abu Lahab ni tak ikut perang. Kerja dia makan je. Betul tau. Dan dia mati terkejut ketika cerita mendapat berita Abu Jahal maknanya terbunuh ketika perang Badar. Maksudnya kalau nak sampai sakit jantung lah ya. Dia memang tak ikut perang sebab badan dia memang tak fit. Abu Jahal memang fit pun tak larat. 15 hari asyik pergi kepada pasir, nak kena seksa benda ni, lama-lama dia berbosan. Itu yang dia ambil lembing, maka ditusukkan maknanya kepada Sumayyah. Ada pendapat yang di bahasa Sampam kalau kita disula maknanya disudut daripada bawah tu dan syahid. Sebab tu disebut sebagai orang pertama yang syahid dalam Islam, perempuan yang syahid dalam Islam, maknanya Sumayyah tu Sumayyah bintu Khayyat. Jadi ketika dilihat meninggal Sumayyah, itu yang keluarga Yasir, Ammar, okey, maknanya memang aku berlarilah daripada ajaran Muhammad, dilepaskan keluarga ni. Daripada keluarga ni, itu dia jumpa Nabi. Maka dia rasa satu tekilan dan Nabi sebutkan tak apa dan turun ayat membela mereka tu dengan hati tu, maksudnya selagi mana kau beriman maka tetap kau kira beriman tu. Okey, 1 minit lagi Ustaz. Kita nak tahu apa jadi kepada orang yang mungkin baru-baru masuk Islam, tiba-tiba tengok member dah kena bunuh. Lepas ni giliran aku pula kena bunuh. Merasakan sangat takut keadaan itu Ustaz. Okey, sebenarnya kan, kenapa dalam peperangan sebenarnya disebut sebagai, kalau berlaku peperangan, orang takkan bunuh raja. Al-muluk la yaqtulul muluk. Maknanya ini perkataan yang terkenal daripada Salahuddin Al-Ayyubi ketika mengalahkan Guy de Luzion, raja salib ketika itu pada tahun 1187 Masihi. Sebab apa? Kalau sebenarnya terbunuh orang yang diidolakan, dia menjadi semangat yang lebih lagi. Lebih baik maksudnya tak dibunuh, dikurung, dilemahkan semangat orang itu sebenarnya. Tapi apabila dibunuh Sumayyah, orang Islam yang lain lebih berani lagi. Ending dia macam ni je, kami rela. Mana ending macam ni, kami rela. Sebab tu Sumayyah sendiri pun ketika maknanya dia nak ditikam oleh Abu Jahal tu, maknanya dia mengucapkan satu doa. Doanya adalah kita simpan dulu Ustaz doa tu. Okey Ustaz. Sebab nanti ada keadaan yang
orang yang berdoa untuk syahid, Aha. dia akan diberi pahala itu walaupun dia mati di atas ranjang. Kita simpan. Kita simpan dulu untuk TV9. Okey. Baik, terima kasih. Para penonton, jangan ke mana-mana nak tahu apa doanya. Mungkin kita tak gugur syahid di medan perang, gugur syahid dekat atas katil, tapi kita boleh dapat pahala tu juga. Para penonton, terima kasih kepada para penonton TV3. Kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Kita berehat seketika. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Topik perbincangan kita pada hari ini, topik sirah wanita pertama yang syahid, iaitu Sumayyah. Dan kita dah bicarakan tentang bagaimana klimaksnya cerita ini ketika mana Sumayyah itu dibunuh dengan tombak, disula. Pastinya Abu Jahal lah yang paling bergembira pada ketika itu, Ustaz. Kita nak tahu apa respon Abu Jahal di saat Sumayyah dibunuh. Okey. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menjadikan maksiat itu ubat bagi hati. Oh. Allah tidak pernah menjadikan maksiat itu ubat bagi hati. Jadi orang yang ingkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia rasa dia akan puas hati. Tapi sebenarnya tak. Benda tu tak memberi keterangan. Sebab Allah tak jadikan benda tu ubat bagi hati. Kan? Maknanya selepas kematian Sumayyah, syahidnya Sumayyah, maknanya orang makin banyak menyokong Nabi SAW. Jadi maknanya semakin banyak orang yang bersama Nabi SAW, maknanya masuk Islam dan membela Nabi SAW, termasuk tokoh-tokoh yang hebat, antaranya Sayyidina Hamzah. Hamzah ni pakcik Nabi SAW, abangnya Abu Lahab. Orang yang agak fit, saya sebut tadi ya, Abu Lahab dia kerja. Saya bukan nak mengata tau. Tapi mana itu sejarah dia. Dia memang makan banyak, dia badan dia, Abu Jahal memang fit. Lepas tu Abu Jahal boleh pimpin perang. Abu Lahab tak. Hamzah pun fit juga. Hamzah fit. Hamzah ketua perang juga. Kan? Sebab itu ketika Sayyidina Hamzah menyatakan dia menyokong Nabi, orang tak berani. Lebih-lebih nak mengganggu Nabi sangat. Jadi orang susahkanlah. Akhirnya orang cakap, maknanya apa yang orang kafir buat, pulaukan. Okey, maknanya tak nak berjual beli dengan orang Islam. Okey, sampai pendekkan cerita pada 620 Masihi. 620 Masihi, lebih kurang dalam 2 tahun atau 2 tahun lebih sebelum hijrah, maka meninggalnya Abu Talib dan juga isteri Nabi SAW, Sayyidatina Khadijah. Orang yang sangat membela Nabi SAW. Jadi Nabi sedih sangat. Sampai tahun itu dipanggil Amul Huzni. Amul Huzni, okey? Jadi maknanya, kemudian orang kafir tak puas hati lagi. Maka turun ayat hijrah pada 622 Masihi. Maka Nabi SAW mengarahkan untuk para sahabat semua berhijrah. Pergi ke Yasrib. Waktu itu, Yasrib ni mana senang faham, ke atas utara lah. Maknanya Mekah ni Kuala Lumpur saya sebut tadi, Madinah ni adalah dekat Kedah sana. Maka naik ke arah ke utara, maka berlakulah hijrah Nabi SAW pada tahun 622 Masihi dan bermulalah tahun Islam satu hijrah tu. Okey, tahun 2 hijrah. Tahun 2 hijrah maka berlaku peperangan Badar. Badar Kubra, dan Badar ni dipimpin oleh Abu Jahal. Ingat tak saya cerita tadi dekat dekat permulaan, ketika macam Abu Jahal mengejek Sumayyah kan. Mana Muhammad, kenapa tak datang? Kenapa Muhammad, kenapa tak bela kau? Mana limadha la yuharibu, maknanya tak lawan kami, tak mengisyakan perang. Apa kata Umayyah? Amrullahu bil qital lam ya'til ba'd. Maknanya perintah Allah untuk berjihad berperang belum turun lagi. Turun siap kau. Turun siap kau. Turun siap kau. Okey.
Okey, maka ketika dengan sombongnya Abu Jahal memimpin 1,000 orang untuk memerangi Nabi dalam peperangan Badar, maka ketika itu turun ayat jihad, ayat perang. Siap kau. Hari itu kau sombong sangat kan? Maknanya mana Muhammad? Nabi kita tidak bergerak melainkan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kali ini ayat jihad telah mula diturunkan. Jadi beza orang Islam adalah dia ada satu maknanya ajaran mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal lagi dibandingkan dunia ni. Jadi semua masing-masing akan berusaha untuk kembali bersiap sedia untuk akhirat. Jadi bila laungan jihad, ayat jihad telah diturunkan, semua bersemangat. Dan maknanya ketika bermula peperangan Badar, ada 2 orang budak muda je. Namanya Sayyidina Mu'az dan Sayyidina Mu'awaz. Dia berdua ni, kata Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni orang Mekah, budak muda ni budak Madinah. Kan? Dia berada di sebelah Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ceritakan balik, aku dengar budak ni berbual. Dia kata, Abu Jahal mana satu? Sebab apa? Abu Jahal mana satu? Sebab apa? Dia pernah cakap kat Sumayyah, mana Muhammad? Kenapa tak berani perang dengan kita? Tapi Sumayyah kata apa? Amrullahu bil qital lam ya'til ba'd. Maknanya perintah jihad belum turun lagi, siap kawan. Jadi Sayyidina Mu'az dan Mu'awaz kata, Abu Jahal mana Abu Jahal? Maka Abdul Rahman ni diceritakan balik maka satu orang tunjuk tu Abu Jahal. Maka budak berdua ni tak ada cakap banyak kan, dia fokus kepada Abu Jahal. Fokus kepada Abu Jahal. Sayyidina Mu'az dan Sayyidina Mu'awaz. Dua ni orang Al-Ansari, orang Madinah lah. Dan pendekkan cerita, berjaya Abu Jahal terbunuh dalam peperangan Badar. Jadi maknanya dikuburkanlah di Badar ni lebih kurang 160 km daripada Madinah. Jalan ke arah laut, maksudnya bukan ke arah ke Mekah, jalan ke arah laut 160 km daripada lebih kurang daripada Madinah. Macam contoh macam kalau Kedah tu ke Tanjung Dawai Tanjung Dawai. Tak senang kan? Tak senang faham. Ke arah Tanjung Dawai, ke arah laut. Ke arah laut. Mana ke arah situ. Jadi maknanya dekat situlah terbunuhnya itu. Itu yang apabila Abu Lahab dapat berita terbunuhnya Abu Jahal, maka dia terkejut dan mati. Bahasa nak senang faham mungkin sakit jantung. Maksudnya begitulah. Tapi maknanya Abu Lahab meninggal di Mekah lah sebab terkejut dengan berita. Tak sangka kan, macam maknanya kawan tu fit kan, pemimpin Mekah fit lagi, kena bunuh dengan budak 2 orang. Budak ni remaja lah kot remaja. Sayyidina Mu'az dan Sayyidina Mu'awaz, 2 orang budak ni. Dia memang fokus pada Abu Jahal ni. Tapi saya suka nak highlightkan bila Ustaz sebutkan perkataan bila mana umat Islam kepada itu lebih mencintakan akhirat berbanding dunia. Dan itu satu prinsip yang cukup luar biasa. Betul. Yang boleh kita masukkan dalam jiwa kita, yang mana mereka lebih nampak kesenangan akhirat berbanding dengan dunia. Saya suka nak cerita ketika tentera salib kalah dalam peperangan melawan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 Masihi kan. Apa mereka buat kesimpulan? Kita takkan boleh kalahkan orang Islam dengan senjata. Mereka sebut kita takkan boleh kalahkan Islam dengan senjata kerana mereka ada doktrin, orang kafir panggil doktrin kan. Mereka ada fahaman mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Sebab itu bermula daripada makna kurun ke-12 kalah peperangan salib tu, mereka wujudkan satu golongan daripada Orientalis. Orientalis ni satu grup yang mengkaji bangsa-bangsa Muslim dan macam mana nak kalahkan mereka daripada dalam dulu. Dan saya pada tahun 2009 pernah menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Betul tahun 2009 saya jumpa grup Orientalis ni. Orientalis, satu Orientalis yang untuk orang Parsi, orang Iran satu lagi untuk orang Melayu kita. Orientalis tak pernah datang Malaysia, cakap Melayu fasih, boleh baca Jawi, boleh baca Quran. Ada yang pernah datang Malaysia, ada kawan-kawan saya ni bawa lah pergi Tugu Negara, terangkak-rangkak baca orang Rusia ni yang baca kan, bersekutu bertambah mutu.
Dia buat Orang Jawi. Rusia? Jawi lagi mahir daripada setengah-setengah kita. Masya Allah. Benda real 2009. Saya dah kongsikan dekat dekat blog saya waktu tu. Kalau type Ustaz Amin, maknanya Rusia, manuskrip di Rusia banyak. Saya cerita kisah-kisah pertemuan saya dengan guru orientalisnya. Maknanya mereka mengkaji untuk mengubah pemikiran orang Melayu kita supaya mereka ini mengubah prinsip yang telah kita bina selama ini, mencintai akhirat. Sebab itu Melaka Tombang 1511, semua anak-anak kita belajar tingkatan 3. Apa tujuan Portugis datang ke Malaysia? Apa tujuan penjajah datang? 3G kan? Gold, glory, gospel. Tapi mereka tak berjaya untuk mengkafirkan bangsa Melayu kita. Kan? Sebab apa? Sebab ada kekuatan dalaman tu. Baik. Sampai akhirnya mereka tubuhkan orientalis. Macam mana nak melemahkan daripada dalam? Semakin bersemangat saya Ustaz bila mana kita ni memperjuangkan agama Islam kita. Dan kita nak tahu juga Ustaz, tadi Nabi SAW ada mendoakan tentang bagaimana Sumayyah ini bakal diganjarkan syurga. Baik, Rahizah ada nak tanya satu soalan. Apakah di antara janji-janji baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sumayyah binti Khayyat di akhirat kelak, dan apakah beliau juga adalah merupakan wanita pertama yang memasuki syurga? Silakan Ustaz. Okey. Ada dua soalan kat sini. Yang pertama sekali, apa janji Nabi SAW? Nabi SAW sebutkan kepada Sumayyah dan ahli keluarga dia, sabran ala Yasir. Maknanya bersabarlah keluarga Yasir, fa inna maudi'ukumul jannah, kerana sesungguhnya janji kamu itu adalah syurga. Jadi sebab itulah ketika Abu Jahal kata, mana Muhammad, dia cuma cakap je sabran ala Yasir, fa inna maudikumul jannah. Sabran ala Yasir maknanya sabarlah ahli keluarga Yasir, engkau akan dijanjikan syurga. Apa nama Sumayyah akan cakap, ahaqan hadha qal, maknanya betulkah perkataan ini? Makin semangat. Perkataan ni makin semangat. Ingatkan dia nak meremehkan. Mana Muhammad, dia cuma cakap sabar aje. Mana Muhammad, betul dia cakap macam tu. Abu Jahal yang sampaikan. Abu Jahal sampaikan. Abu Jahal tak faham. Apa ke benda korang ni? Itu yang tikamnya Sumayyah. Aduh kan. Sebab tu kadang-kadang orang yang hatinya tenang dengan iman berbeza sebenarnya. Adakah dia merupakan wanita pertama yang keduanya, adakah mereka wanita pertama? Okey, kalau kita baca beberapa ahli sirah, benda ni pernah ditanyakan kepada Nabi SAW oleh anaknya Sayyidatina Fatimah. Maknanya Sayyidatina Fatimah pernah tanya kepada Nabi SAW mengenai siapakah wanita pertama yang masuk syurga. Sebab apa nama hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga Al-Hakim, bahawa orang-orang yang awal masuk syurga antaranya pemuka-pemuka syurga, ataupun orang-orang yang wanita-wanita yang akan ke syurga tu, Sayyidatina Maryam, kan? Sayyidatina Fatimah, kemudian Sayyidatina Khadijah, kan? Sayyidatina Aisyah, kan? Maknanya antara orang-orang yang ke syurga. Maka Sayyidatina Fatimah tanya, siapa yang awal masuk syurga? Kan? Maka Nabi tunjukkan ada satu orang dekat Madinah tu, hujung kampung tu. Maka Sayyidatina Fatimah maksudnya nak jumpa orang Ali. Maka nak pergi-pergi, mereka boleh tak ziarah? Sekejap, saya kena tanya suami saya dulu. Datang esok boleh? Maka Fatimah datang besok dengan Sayyidina Hasan. Kau boleh tak nak ziarah? Kau bawa anak kau. Esok datang sebab saya minta izin untuk kau, tak bukan anak kau. Masya Allah. Esok datang lagi. Esok datang dengan Sayyidina Hasan, silakan masuk. Tengah berbual, tiba-tiba mana kejap saya nak siapkan benda. Siapkan makan, siapkan apa semua. Rupa suami dia nak balik. Maknanya itu yang disebut Nabi orang pertama syurga. Jadi soal pertama syurga ke tak, ada hadis yang lain, ada cerita yang lain, tapi dia adalah orang dijamin untuk masuk syurga. Ketaatan kepada suami itu Ustaz, itu nanti kita dalam topik yang lain pula. Seronok pula perbincangan kita pada hari ini. Para penonton, kita nak tahu, orang kata kubur Abu Jahal ni busuk sampai sekarang Ustaz. Di mana kebenarannya? Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Perbincangan semakin rancak berkaitan dengan sirah, iaitu wanita pertama yang syahid.
Ada sahabat kita ni Ustaz, Intan Zurina, dia tanya, adakah benar kuburan pembunuh Sumayyah iaitu Abu Jahal berbau busuk hingga hari ini? Apa sebenarnya Allah nak sampaikan kepada kita tentang keadaan tersebut, Ustaz? Okey. Wallahu alam pengalaman orang, tapi saya dah pernah pergi dekat Lembah Badar tu sendiri, dan ada perkuburan orang Islam syuhada, ada perkuburan orang kafir, maknanya orang-orang yang mati lah, 70 orang juga mati ketika perang Badar. Maknanya biasa je lah. Mungkin sebab saya pernah pergi makamnya Sayyidina Muawiyah yang berada di Syam. Sayyidina Muawiyah, kuburan Sayyidina Muawiyah ni dipagar dengan besi apa semua. Kan? Sebab orang Syiah tak suka, orang Syiah kencingkan, najisi, baling najis semua. Jadi barangkali orang Arab ni kepala kan kadang-kadang pening juga kan. Barangkali sama juga. Maksudnya mungkin dikencingkan ataupun dinajisi kubur tu kan. Sebab tu berbau tu. Tapi kalau berbau sampai sekarang tu tidaklah. Di mana lebih kepada perangai orang-orang yang macam itu kan. Dikencingkan ke dinajisi kubur tu. Okey. Apa pandangan Islam? Sebenarnya dalam Islam, walaupun seorang itu musuh Islam sekalipun, ketika dia meninggal, dia ada hak sebagai manusia. Perlu diuruskan, mana tanam. Maksudnya diuruskanlah. Tak boleh nak biarkan mayat, tak boleh nak rosakkan mayat dia. Orang kafir, macam contoh dalam peperangan Uhud, ketika ramai yang syahid, dia maknanya rosakkan mayat. Potong tangan, potong kepala, potong kaki. Islam tak macam tu. Apabila meninggal walaupun musuh Islam, dia ada hak sebagai manusia. Maka tanam dengan baik semaksimal mungkin yang boleh mampu tanam, dan jangan hina mayat itu sebab dia ada hak sebagai manusia tu. Itu beza dia. Jadi kalau kenapa bau busuk sampai sekarang, saya pernah ziarah dah tak ada bau tu. Yeah. Jadi maknanya mungkin satu tanggapan lah. Ataupun mungkin kebetulan orang tu datang ada orang kencingkan ke auzubillah. Ni sekali lagi Ustaz, ada penonton kita dia ingatkan Ustaz. Rahimah Saud ni. Rahimah Saud dia cuba ingatkan Ustaz, dia tanya, mohon Ustaz jelaskan maksud doa kita supaya kita mati sebagai syuhada walaupun di tempat tidur kita. Dia ingatkan balik. Tadi kita ada tertinggal tadi Ustaz. Okey. Sebenarnya orang Islam ni syahid syahid ni maksudnya apa? Kematian tu disaksikan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita ni nak suruh mati husnul khatimah. Husnul khatimah ni maknanya kematian penghujung yang baik lah. Antara penghujung yang baik antaranya adalah syahid. Antaranya penghujung yang baik ni mati dalam keadaan solat, sembahyang, taat pada perintah Allah, kalau isteri tak pada suami. Itu antara husnul khatimah. Antara husnul khatimah adalah mati syahid. Kan? Dan kita boleh berdoa untuk mati syahid. Kan? Maknanya mati yang mati baiklah cerita kan, mati baik kan. Jadi sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dan Nabi SAW menyebut bahawa man sa'alallahu syahadah bisidqin, orang yang meminta Allah Subhanahu Wa Taala untuk syahid dengan betul-betul meminta, balaghallahu manazil syuhada, Allah akan letakkan dia ke maknanya di makam para syuhada, para syahid. Wa in mata ala firashi, walaupun dia meninggal atas katilnya. Siapa antara meninggal atas katil yang dia rasa tekilan? Sayyidina Khalid ibn Walid. Oh, Khalid ibn Walid. Panglima perang. Panglima perang kan? Maknanya dia memang nak syahid. Mencari syahid. Sampai ketika orang mandikan jenazah dia, tidak ada bahagian depan, tak ada luka-luka, caratan pedang ataupun panah, tak ada seinci yang tak ada. Belakang tak ada. Depan semua luka-luka perang. Tapi meninggal atas katil. Tapi oleh kerana ada hadis ni, maka dia bercerita tapi meninggal atas al-firashi, maka dia dikurniakan manazil syuhada, maknanya pahala syahid itu. Okey. Jadi maknanya apa doa dia? Hadis oleh Bukhari, Nabi mengajar kita doa. Okey, ikut sama-sama. Okey, ikut kejap sama-sama ibu-ibu standby standby dah. Okey, jom kita ikut. Okey, doa dia tak panjang. Okay. Allahumma. Okay. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika. Maksudnya, ya Allah, berikan aku, anugerahkan aku mati syahid di jalanmu.
Doa lah ya, tak panjang doa tu. Maknanya Allah marzuqni syahadatan fi sabilika. Doa tu tak panjang, maksudnya kita boleh maknanya berdoalah untuk itu. Sebab tu kalau sahabat-sahabat dulu, kalau mereka berada di medan perang, apa doa mereka? Mereka kalau memang berada di medan perang, Allahumma ja'alni awwala syahidin fi hadhil ma'rakah. Ya Allah, jadikan aku orang yang pertama syahid dalam peperangan ini. Pertama. Doa tu dah dalam keadaan yang peluang syahid. Allahumma ja'alni awwala syahidin fi hadhil ma'rakah. Bukan minta selamat, Bukan minta selamat. Jadikan aku orang pertama syahid dalam medan peperangan ini. Tapi kata pepatah Melayu lah, berani mati tak mati, berani hilang tak hilang. Orang yang berani mati akhirnya hidup. Orang yang takut mati itulah yang mati. Sebab itu banyak sejarah dalam Islam sedikit mengalahkan yang banyak. Maknanya dalam peperangan dengan Rom, dengan Parsi, umat Islam tak banyak pun, tapi sedikit sebab berani mati tak mati, berani hilang tak hilang. Sebab itulah mungkin pahlawan-pahlawan kita yang mendapatkan kemerdekaan negara kita. Kita sambut semalam, Ustaz. Baik. Kan? Mungkin disebabkan daripada prinsip yang dipegang daripada dulu, Ustaz. Sahabat kita Rosdin Samah, dia nak tanya satu soalan dari sisi pandangan agama. Seandainya situasi seperti mana yang dialami oleh Sumayyah dan suaminya itu berlaku kepada kita, apakah pilihan terbaik dalam membuat keputusan antara hidup atau mati di saat getir begitu, Ustaz? Okey, tiga benda. Salin kan? Okey, tiga benda. Yang pertama, kalau anda kata memang tak boleh ke mana-mana, contohnya kan, diikat tak boleh ke mana, nak bunuh, disakiti untuk mati secara perlahan-lahan, doa. Okey? Bahasa Melayu pun tak apa. Apa doa dia? Ya Allah, kalau hidup baik bagiku, hidupkanlah. Kalau mati baik buatku, matikanlah. Jangan doa untuk mati. Jangan doa untuk mati. Ya Allah, kalau gini matikanlah aku, lagi senang. Jangan. Maksudnya, kalau aku seksa, kena apa semua, tak boleh. Kalau mati tu baik, matikanlah. Kalau hidup baik tu, maka hidupkanlah. Itu yang pertama, doa. Okey? Yang keduanya, boleh juga memilih macam mana ayat yang diturunkan kepada keluarga, maknanya selepas peristiwa Sumayyah, iaitu okeylah, memang aku mengaku salah, maknanya sebagainya, tapi wa qalbu mutmainnun bil iman, hati itu tetap dengan iman. Allah tetap kira apa yang beriman kalau kita memang terpaksa untuk mengaku kekufuran. Itu pilihan kedua. Yang ketiga, pertahankan macam mana Sumayyah sampai syahid. So ada tiga pilihan dia. Kalau kita orang awam, baik, 1 minit berbaki. Mungkin ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil dan bawa balik membawa semangat Sumayyah. Okey, jadi Bibo kata tuan-tuan sekalian, sebagai kesimpulan dia kan, pertama sekali kita belajar ilmu maknanya sirah para sahabat ni untuk kita tengok contoh. Sebab sahabat ni ada qudwatun, mana ada ashabikan nujum, maknanya sahabat aku ni seperti bintang, mana-mana kalau ambil pengajaran kamu akan diberi hidayah. Bi ayyi muqtadaitum istadaitum, maknanya ambil sebagai satu panduan hidup, maknanya Sumayyah tu. Yang keduanya iaitu orang jahat ni ujung dia tak selamat lah. Kita faham Abu Jahal hebat macam mana pun kan, mana fit macam mana pun, orang jahat tak selamat. Maknanya itu jadilah orang baik. Okey. Yang ketiganya, sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang sebab hidup kita. Sebab hidup kita sedang pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik sementara hidup ni kita sentiasa bergantung hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah kehidupan akhirat yang hakiki. Baik Ustaz, kita dah berada di akhir siaran. Mungkin Ustaz boleh mengimamkan bacaan doa kita pada hari ini. Silakan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim, ya Allah. Berikan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami, ya Allah. Seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub, ya Allah. Kurniakan kepada kami jalan keluar bagi permasalahan kami, ya Allah. Seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus, ya Allah. Berikan kepada kami kemurahan rezeki yang halal, ya Allah. Seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman, ya Allah. Berikan bantuan-Mu di atas segala urusan hidup kami, ya Allah. Seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Musa, ya Allah.
Kurniakan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami, ya Allah. Seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi Muhammad Isa, ya Allah. Muliakan hidup kami di dunia dengan akhlak dan adab sopan yang tinggi, ya Allah. Seperti mana yang telah kau berikan kepada junjungan kami Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami keredaanmu, ya Allah. Seperti mana yang telah kau berikan kepada seluruh sahabat Nabi-Mu ridwanullahi alaihim wa arda, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz, terima kasih atas penceritaan ataupun kisah yang kita dapat ambil manfaat. Dan kepada para penonton, esok temu janji kita dalam Tanya Ustaz dalam topik akidah, tasawuf dan tarikat ikut sunnah. Mengupas topik kita berkaitan dengan isu ini, kita bawakan kepada anda panel Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir dan moderatornya adalah Dai Hakim. Baik para penonton, saya Dai Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Insyaallah.